Baik pelajar sekalian, tadi cikgu dah bagi pengenalan kan tentang apa yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi dalam kelas bersama cikgu hari ini untuk tajuk bab 6 sokongan pergerakan dan pertumbuhan dan standard kandungan sokongan pergerakan dan pertumbuhan, kita akan pergi kepada pusat graviti. Okey. Okey, sebelum cikgu menerangkan tentang pusat graviti, okey, apa itu pusat graviti? Cikgu ingin bertanya kepada pelajar sekalian, haiwan yang manakah lebih stabil dalam gambar yang cikgu berikan ni? Sama ada kuda belang ataupun buaya. Cikgu rasa mesti pelajar-pelajar dah tahu kan? Kalau nampak tu dah boleh tahu dah haiwan yang manakah lebih stabil. Okey, mengikut pengetahuan sedia ada dan pemerhatian pelajar-pelajar lah selama ni kan. Okey, jadi jawapan dia mestilah buaya. Okey, kenapa buaya? Okey, kenapa kita rasa buaya lebih stabil? Sebab kita nampak mungkin tapak dia kan, badan dia dekat dengan permukaan tanah. Okey, mungkin juga kan. Ataupun kita rasa awak rasa apa? Badan buaya lebih lebar. Okey, macam-macam andaian lah awak boleh buat kan berdasarkan pemerhatian kita dalam kehidupan seharian. Okey, dalam sistem sokongan, okey, dengan faktor kestabilan haiwan, bagi haiwan itu dan manusia juga, sistem sokongan yang baik membolehkan sesuatu haiwan itu bergerak dengan lebih lancar dan cekap. Okey, kalau sesuatu haiwan tu dia ada sistem sokongan yang bagus, mesti dia boleh pergerakan dia lebih lancar dan cekap. Okey, katakanlah cacing kan. Cacing tu dia tidak mempunyai sistem rangka. Okey, dia tidak mempunyai tulang. Jadi laju tak pergerakan dia. Okey, dia hanya ada bendali yang menyokong badan dia. Jadi adakah pergerakan cacing tu lancar dan cekap seperti pergerakan kuda contohnya kan? Mestilah tidak. Okey, jadi kalau haiwan tu sistem sokongan dia bagus, okey, rangka dia terbina dengan baik, jadi dia dapat menyokong sesuatu haiwan. Okey, kestabilan. Apa maksud kestabilan? Okey, kestabilan sesuatu haiwan itu berbeza mengikut titik keseimbangan pada sistem sokongan haiwan tersebut. Jadi kalau kita nak katakan haiwan itu lebih stabil, jadi kita kena tengok titik keseimbangan pada haiwan tersebut. Okey, apa dia titik keseimbangan? Okey, pelajar tahu tak apa dia titik keseimbangan? Okey, baik. Pernah tak pelajar membuat aktiviti ni semasa di kelas? Kalau kita ingat balik zaman-zaman belajar berada di kelas kan, mesti ada masa ketika guru belum masuk ke kelas ataupun guru baru keluar dari kelas, pelajar bosan-bosan guna pembaris untuk balancekan pembaris tu kan. Sebenarnya awak sedang melakukan aktiviti mencari pusat graviti, okay, mencari titik keseimbangan bagi pembaris ni. Okay, mesti ada yang pernah buat kan. Okay, macam mana dengan gambar di sebelah? Okay, ini lagi tahap expert kan. Kalau dah bosan sangat, dah tak tahu nak buat apa sangat dekat rumah, pelajar-pelajar boleh cuba buat aktiviti ni untuk mencari titik keseimbangan yang paling sesuai untuk menyeimbangkan beberapa batang pembaris. Cuba tengok dalam gambar ni. Cuba kira ada berapa batang pembaris. Tengok macam mana hebatnya lelaki ni. Dia boleh berjaya menyeimbangkan dengan menggunakan konsep pusat graviti. Dia mencari pusat graviti dan berjaya menyeimbangkan beberapa batang pembaris. Cikgu yakin pelajar-pelajar pun mampu untuk membuat aktiviti seperti ini kan.